Hai, dengan saya lagi. Cikgu apa? Shine Cikgu Yana. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera kepada anak-anak murid saya. Apa khabar hari ini? Sihat ke? Saya harap semua anak murid saya sihat lah. Kalau macam yang sebelum ni kita dah belajar untuk dalam jadual berkala unsur juga. Kita dah belajar untuk bahagian kala 3, kumpulan 17, kumpulan apa lagi 18 kan. Okey, kali ni kita akan masuk ke bahagian seterusnya iaitu bahagian unsur peralihan di dalam jadual berkala unsur. Apa tu bunyi ayam? Ayam pun nak belajar. Kalau ayam nak belajar, awak pun kena sama-sama juga ikut kita belajar. Ikut saya sama-sama belajar, okey? Bila kita kata pasal, ataupun kita cakap pasal unsur peralihan tu terletak kat mana? Okey, macam ni. Dalam jadual berkala unsur awak, unsur-unsur peralihan adalah terletak di kawasan tengah ini. Okey, dalam jadual berkala unsur awak dekat kawasan sini. And then dia adalah start dengan grup kumpulan 3 sehingga kumpulan 12. Kalau saya tanya awak nanti, untuk kumpulan 7 tu, dia dalam kawasan apa? Dia dalam kawasan unsur peralihan. Faham Kalau saya tanya awak kat mana lepas ni kawasan unsur peralihan, awak dah jawab dah. Betul tak? Unsur yang terdapat di dalam unsur-unsur peralihan juga dikenali sebagai logam. Ataupun kata mudah je kita panggil sebagai logam peralihan lah. Dan kali ini kita akan sentuh mengenai sifat fizik yang terdapat di dalam unsur peralihan ataupun logam peralihan. Apakah sifat fizik tersebut? Saya dah nyatakan di papan putih yang awak dapat lihat di belakang saya ini. Ini adalah sifat fizik. Okey. Ini adalah sifat fizik bagi logam peralihan. Kita akan sentuh satu persatu. Okey, seperti yang pertama. Dia mempunyai apa yang awak baca? Permukaan yang keras dan berkilat. Okey, kalau yang macam sebelum ni kita dah belajar dalam kumpulan 1 iaitu logam alkali. Dia punya sifat fizik adalah permukaan yang berkilat tetapi lembut. Maksudnya boleh dipotong kan? Tapi dalam logam peralihan dia mempunyai permukaan yang berkilat dan keras. Itu beza je lah antara logam peralihan dengan logam alkali. Faham kat situ? Maksudnya permukaan keras kat sini dia susah nak potong. Dia tak sesenang macam kumpulan logam alkali macam tu. Faham Dan yang kedua adalah takat lebur dan juga takat didih yang tinggi. Hal ini kerana apa? Hal ini kerana ikatan di dalam logam peralihan adalah ikatan yang kuat. Jadi bila kita kata ikatan yang kuat, bila kita nak pecahkan ikatan itu, kita memerlukan takat lebur dan takat didih yang betul-betul tinggi. Baru kita dapat pecahkan ikatan tersebut. Okey, seperti yang anda dapat lihat kat sini, untuk unsur ini adalah takat lebur dan takat didih dia. Di mana seandainya awak nak memecahkan unsur ini, dia memerlukan takat lebur dan juga takat didih yang tinggi. Faham Okey, very good. Jadi, unsur yang seterusnya, sifat fizik yang seterusnya adalah ketumpatan yang tinggi. Okey, cikgu, macam mana dimasukkan dengan ketumpatan yang tinggi tu? Okey, macam ni. Kalau kita kata ketumpatan tu, bila unsur di dalam logam peralihan ni, awak letak di dalam air, dia akan tenggelam. Itu je maksud dia. Maksudnya dia akan tenggelam bila berada di dalam air. Immediately tenggelam. Okey? Faham Itu yang dimaksudkan ketumpatan yang tinggi. Okey, jadi sifat fizik seterusnya apa? Bersifat mulut. Okey, bila kita kata bersifat mulu, sifat mulu tu apa? Sifat mulu ni, dia senang untuk ditarik. Dia sangat mudah ditarik. Awak tarik dia boleh jadi sepanjang wayar macam tu. Okay, dia sangat mudah untuk ditarik. Itu bersifat mulu. Dan juga boleh ditempa. Boleh ditempa tu macam mana? Maksudnya mudah untuk dibentuk lah. Maksudnya boleh diketuk. Macam tu. Masih lagi boleh diketuk. Awak tahu macam orang tempa. Kalau awak tahu cerita kartun dulu kan, cerita perang-perang tu. Yang dia tempa besi untuk buat pedang tu. Itu maksud tempa faham Jadi itu adalah sifat-sifat fizik yang terdapat di dalam unsur peralihan. Dalam logam peralihan dia terdapat ciri-ciri istimewa dan awak kena take note mengenai ciri-ciri istimewa ni sebab kebiasaan ni soalan berkaitan
ciri-ciri istimewa yang selalu ditanya di dalam peperiksaan awak. Apakah ciri-ciri istimewa yang terdapat di dalam jadual bekal unsur? Yang pertama adalah ianya akan membentuk ion yang berwarna. Yang kedua, dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Yang ketiga, dia membentuk sebatian ion yang kompleks. Dan yang terakhir, bertindak sebagai mangkit. Jadi kita akan go through satu persatu mengenai ciri istimewa di dalam unsur peralihan, iaitu ciri istimewa yang pertama yang saya cakap tadi dalam unsur peralihan adalah dia akan membentuk ion yang berwarna. Okey, maksudnya kat sini macam mana? Setiap unsur di dalam logam peralihan dia mempunyai warna dia yang tersendiri. Macam tu. Okey, warna-warna dia tu antaranya macam mana? Okey, seperti awak lihat kat sini, untuk kromium 3+, dia adalah berwarna biru. Okey, kalau untuk mangan dia adalah berwarna merah jambu. Dan sekarang kita ada ferrum 2+ kan? Kita ada dua jenis ferrum 2+ dan juga ferrum 3+. Walaupun dia sama unsur ferrum dan ferrum, tetapi nombor pengoksidaan dia tak sama. Sebab sini 2+, kat sini 3+. Jadi dia akan membawa warna yang berbeza jugalah. Macam tu. Kalau ferrum 2+ dia ada warna lah. Kalau ferrum 2+ dia adalah berwarna hijau. Dan kalau ferrum 3+ dia adalah berwarna perang. Kat situ faham Dan yang terakhir kat sini saya bagi contoh kat awak adalah copper. Kuprum. Kalau kuprum 2+ dia adalah berwarna biru. Jadi itu adalah yang dikatakan unsur peralihan mempunyai warna-warna dia yang tersendiri. Faham Ciri istimewa yang kedua di dalam logam peralihan juga adalah dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okey, sebagai contoh. Sebagai contoh yang awak boleh tengok kat sebelah ni, saya dah nyatakan siap-siap. Untuk kromium, kalau kromium dia ada charge dia ada 2, sama ada dalam keadaan positif 3 ataupun positif 2. Okey, nampak kat situ itu yang dinyatakan sebagai mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Macam kromium ni ada 2, positif 3 dan juga positif 2. Jadi kalau untuk mangan pula, mangan ni dia ada macam banyak sikit lah berbanding yang lain. Kalau untuk mangan, dia charge pengoksidaan dia sama ada dalam keadaan positif 2, positif 4 ataupun positif 7. Bagaimana pula dengan ferrum? Kalau ferrum dia ada mempunyai 2, sama ada ferrum positif 2 ataupun positif 3 yang macam kita belajar tadi lah. Kalau ferrum 2+ dia jadi warna hijau. Kalau ferrum 3+ dia jadi warna perang. Kan? Kalau copper pula, copper dia ada 2 jenis juga, iaitu sama ada dalam keadaan nombor pengoksidaan dia positif 1 ataupun positif 2. Jadi ciri istimewa dia itulah, dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Faham Jadi ciri istimewa yang ketiga adalah dia akan unsur peralihan juga mampu untuk membentuk ion yang kompleks. Ion kompleks tu macam ni. Ion yang kompleks tu seperti yang ini. Jadi apakah ciri istimewa dia yang terakhir? Ciri istimewa yang terakhir bagi unsur peralihan adalah dia mampu bertindak sebagai mangkin. Tapi mangkin itu apa? Mangkin tu dia adalah sesuatu keadaan di mana dia akan mempercepatkan sesuatu tindak balas yang berlaku. Kata mudah dia macam catalyst lah. Sebagai contoh di dalam proses Haber. Di dalam proses Haber kita menggunakan ferrum ataupun kata mudah dia kita panggil sebagai sebut besi. Kita menggunakan sebut besi untuk mempercepatkan tindak balas dalam yang berlaku di dalam proses Haber. Faham semua nampak gayanya? Itu sahajalah pembelajaran kita untuk hari ini dan saya harap awak fahamlah apa yang saya terangkan dekat awak. Jadi dengan itu saya mengumumkan tamatnya pembelajaran kita di dalam jadual berkala unsur dan saya harap awak semua faham. Kalau awak tak faham, awak boleh beritahu saya boleh, saya akan explain lagi. And sekian, arigatou gozaimasu, bye.